Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah melimpahkan rezeki kepada kita pada waktu ini. Allah bagi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita menyambung siri bacaan kita dalam kitab Talbis Iblis. Dan kepada kali ini kita terima kasih kepada pihak Bakit Helwa daripada Telekom Malaysia yang sudi menjadi host kepada kita untuk baca kitab ini sebagai satu pengisian kepada sahabat-sahabat di Telekom Malaysia secara khususnya, dan juga boleh dikongsi secara umum di channel-channel yang berkaitan dengan kita dan juga di page Ustaz Ahmad Hashimi. Jadi Alhamdulillah, apa yang kita baca ialah tentang sambungan kitab Talbis Iblis. Hari ini yang kita nak bincang ialah masih lagi dalam topik Talbis Iblis terhadap majoriti sufi terkait pergaulan dengan para belia remaja atau remaja belia. Di mana orang-orang yang belia remaja ni orang-orang yang handsome, tampan, kulit putih, macam flawless, tengok pun yalah. Jadi oleh kerana dia ni dengan wanita dia jauh lah, dia anggap benda wanita tu maksiat. So apabila dia melihat memandang wanita tu maksiat, tak boleh, keji, iblis menipu dia dengan memandang kepada lelaki-lelaki yang cantik, muda, yang tampan, yang mana menjadikan akhirnya mereka terfitnah dengan lelaki. Itu talbis iblis yang kita dah bincangkan pada pertemuan kita sebelum daripada ni. Dan kita dah bincang beberapa kategori yang ada. Hari ni kita nak sambung lagi perkara tersebut. Benda ni tak asing. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni pun kita ada orang yang datang mengaku dia keturunan Nabi, yang dia datang bawa muka wajah tampan, yang pun terfitnah dengan ketampanan. So bukan sekadar di kalangan orang-orang sufi dulu terfitnah dengan ketampanan, benda ni tak mustahil, sampai sekarang pun masih ada. Jadi dalam satu bab yang fitnah tampan tu, zaman ni dia guna ketampanan untuk tipu manusia. Tapi dalam yang kita dah baca selama ni, orang yang terfitnah dengan ketampanan lelaki, asalnya dia tak nak campur, dia tak bergaul dengan wanita, elak fitnah. Tapi syaitan tidak sunyi daripada menggoda dia, sehingga akhirnya melalui remaja-remaja belia yang tampan, yang cantik, yang handsome ni, akhirnya mereka terfitnah. Okey. Dan kategori yang sufi terlibat dengan ni ada 7 golongan yang kita dah bincang. Ialah pertama, mereka yang melihat orang cantik ni adalah jelmaan Tuhan. Okay. Dia panggil hakikat makna ketuhanan. Ni dia bila tengok orang cantik, inilah hakikat ketuhanan. Ni paling dahsyat sekali, berat. Yang kedua, mereka yang merupai cara sufi berpakaian, tapi sebenarnya mereka penjahat lah dalam diri sufi, dalam pakaian sufi, tapi mereka ni sebenarnya memang penjahat. Yang ketiga, golongan yang membolehkan, boleh kita buat asal benda cantik lah. Dan dia membenarkan perkara ini yang kita dah baca. Golongan yang keempat iaitu golongan yang mengatakan kami bukan nak tengok kecantikan tu, tapi kami nak ambil iktibar. Kami nak ambil iktibar, dia kata. Dan iktibar ni kata dianya, okey, golongan ni golongan yang mengambil iktibar ni, mengambil pelajaran, tatapan yang mengambil pelajaran, maka pada mereka ni tak bahaya. Pada mereka tak bahaya. Dan kisah ni yang golongan keempat ni banyak, di mana mereka bercerita tentang orang ni tak apa, tengok asal kita ambil iktibar, cantik dan sebagainya. Tapi kerana mereka membolehkan ini, akhirnya fitnah-fitnah yang berlaku terhadap mereka tu jadi banyak. Okey.
kita dah sebut tentang Allah menghalalkan menghalalkan memandang bentuk gambar yang tidak cenderung. Nak ambil intibar boleh je benda-benda lain, tapi jangan kenapa boleh ambil benda-benda yang ada kaitannya dengan syahwat dan juga nafsu ni, sehingga akhirnya kalau nak ambil intibar patutnya pada wanita boleh, tapi Allah tak benarkan, sehingga Allah tidak mengutuskan seorang wanita menjadi rasul, tidak membenarkan wanita menjadi hakim, imam, muazzin, kerana mereka adalah sumber ataupun tempat fitnah, dan bukan fitnah apa, mereka adalah pemicu syahwat. Ada jalan yang halal, bukan masalah mereka tu sifat manusia wanita diciptakan salah dah. Allah menciptakan wanita sebagai perhiasan. Jadi kerana sifat wanita perhiasan, dia boleh memicu, trigger syahwat lelaki yang Allah halalkan untuk mereka. Kalau tak nak nafsu, tak ada guna nak kahwin kalau tak ada syahwat. Allah menjadikan begitu fitrahnya. Jadi kerana itu Allah tidak menghalang manusia, Allah menghalang manusia daripada berinteraksi dengan wanita secara bebas. Tapi ada orang lelaki dia kata tak apa buat dengan orang muda remaja, dia lupa bahawa pintu syahwat kalau tidak dijaga boleh terfitnah. Okay, golongan yang kelima yang mereka tahu benda ni, golongan yang belia tapi mereka mampu menahan diri dan mereka yakin benda ni termasuk mujahadah. Kita pergi ke dia berkawan dengan budak-budak muda ni, kalau ada dia satu ujian mujahadah diri kita. Namun mereka tak sedar bahawa bergaul, menatap para ni termasuk kemaksiatan. Dan inilah sifat yang tercela dimiliki kaum sufi yang hidup kini, generasi ke belakang, sedangkan para pendahulu mereka tidak seperti itu. So, jadi golongan yang kelima ni mereka bergaul dengan keyakinan bahawa ini adalah mujahadah. Nak test diri kita ni kuat atau tidak, jadi bergaul dengan para lelaki yang handsome ni untuk test diri dia. Kita berakhir di situ. Kalau sebelum daripada ni mereka berlawan dengan diri mereka, tapi akhirnya sebenarnya dalam waktu mereka akhirnya terbuang dalam test yang mana tidak disyariatkan. Padahal seharusnya dimanfaatkan hati untuk berbuat segala amal yang berguna pada kehidupan akhirat. Jadi akhirnya penulis kita kata ini semua merupakan kebodohan, penyimpangan dari etika syariat. Sedangkan Allah memerintahkan kita agar menundukkan pandangan, kerana inilah jalan menuju hati, agar hati boleh menghadap kepada Allah tanpa terhalang oleh apapun yang dikhawatirkan. Okay. Jadi akhirnya mereka dalam mujahadah tu menyeksa diri sendiri. Lalu akhir dengan terseksa barulah dia sedar di hujung waktu dia tak sepatutnya menghabiskan waktunya dengan pemuda remaja ini. Ada yang sampai bila telah buat, di hujung akhirnya bertaubat dan menangis kerana selama ni telah bersama ataupun bergaul, kawan dan sebagainya dengan pemuda-pemuda ini. Ada yang sampai kategori yang kelima ni, dia kata tak apa dalam bab mujahadah, kan dia kata itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada yang sampai sakit kerana terlalu cinta kepada pemuda. Dia ada anak murid dia yang duk bergaul, kawan dia yang muda ni, akhirnya sampai ke tahap sakit kerana terlalu cinta kepada pemuda. Yang ni fitnah ni fitnah dalam agama. Mereka mendakwa ini adalah mujahadah, tapi sampai ke tahap membawa diri sakit. Baiklah kita sakit buat benda lain daripada sakit kerana cinta kepada pemuda. Sebagai contoh, kisah yang ada. Dari Abu Hamzah As-Sufi, dia menuturkan Abdullah bin Musa termasuk tokoh pimpinan Sufi. Satu hari dia menatap seorang pemuda tampan di pasar sehingga jatuh sakit. Allahu Akbar. Memandang lelaki sampai jatuh sakit
kerana kerinduan dan kecintaan kepada si pemuda. Ini dahsyat. Setiap hari dia berjalan di jalan yang dilalui pemuda supaya dapat melihatnya. Tiap hari. Jadi Allah, dia panggil Allah uji mereka ni dengan fitnah terhadap orang lelaki. Lama dia mengalami keadaan sakit sampai tidak boleh bergerak, dia tak mampu berjalan walau selangkah pun. Tapi akhirnya dia sedar, dia kata ada beberapa hal yang Allah ujikan kepada diriku. Ada beberapa hal yang Allah uji pada diriku, namun aku tidak mampu, tidak dapat bersabar dalam menghadapinya, sehingga aku tidak mampu menghadapinya. Betapa banyak dosa kecil yang dianggap remeh oleh orang-orang, namun di sisi Allah ternyata lebih besar daripada dosa besar. Sehingga akhirnya dia pun menangis, taubatlah lebih kurang. Jadi dia menguji diri dengan rasa cinta terhadap pemuda, dan dia anggap itu adalah ujian Allah dalam mujahadah dia. Padahal benda macam ni tak perlu. Bukan masa untuk kita habiskan, bukan perkara baik untuk kita habiskan masa kita menguji diri dengan rasa cinta terhadap para pemuda. Mereka ni menganggap talbis, kata memanglah ni adalah rasa cinta ni ujian kita kepada dalam cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang lain pula dia kata, Abu Hamzah berkata, satu hari Muhammad bin Abdullah al-Ash'ath ad-Dimashqi, seorang hamba Allah yang terbaik, pernah menatap remaja yang tampan sampai pengsan. Sampai akhirnya sakit, lumpuh, kemudian tak mampu berdiri. Orang pun kata, orang-orang menuturkan bahawa dia ni sakit sebab melihat seorang remaja, Dia sakit sebab melihat remaja. Tiba-tiba hal itu terdengar oleh anak muda itu, maka dia pun datang. Bila pemuda tu datang, kawan ni sakit tiba-tiba bangun, tergerak, senyum di hadapan pemuda itu. Asyiknya dia dengan pemuda tu. Ini mabuk dengan lelaki. Tapi di atas dasar mereka tahu lelaki-lelaki, dia nak tengok perempuan tak boleh. Asal tak ada lihat perempuan tak boleh. Dia lelaki yang tampan, terfitnah dengan lelaki. Walaupun pada asalnya hanya sekadar nak melihat saja, jatuh cinta. Ini ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Lalu satu hari si pemuda meminta Ad-Dimashqi agar ikut bersamanya pulang. Tapi Ad-Dimashqi tidak dapat. Lepas pemuda tu ziarah, dia pun sembuh. Pemuda tu datang kepada Ad-Dimashqi. Kemudian dia pemuda tu ajak dia balik ke tempat dia, meski pujuk dia tak nak, dia kata. Lalu akhirnya lelaki atau sufi tu kata, aku tidak terjaga dari petaka dan tidak aman dari fitnah. Aku khawatir syaitan akan menimpakan fitnahnya sehingga aku berbuat maksiat dengan anak muda tersebut, dan kerananya aku termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Jadi ada yang sampai tahap ni. Cuma dia ni orang yang baik. Dia fitnah dia hanya pada memandang, tapi mujahadah dia tu sampai pekat sakit ke diri, tak sampai kepada perbuatan keji. Ada yang membenarkan sehingga akhirnya takut sampai bunuh diri. Di antara kaum sufi ada yang jiwanya berkeinginan untuk selalu melakukan perbuatan keji, sehingga dia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melakukan tindakan bunuh diri. Al-Husain bin Muhammad Ad-Damaghani bertutur, di negeri Parsi ada seorang sufi besar. Dia diuji dengan seorang remaja sehingga dia tidak boleh menahan diri untuk mengajaknya melakukan perbuatan keji. Ni tahap tu. Lalu dia merasakan pengawasan Allah dan amat menyesal atas tindakan buruk. Lalu kebetulan rumah dia di tempat tinggi. Penyesalan yang ada dalam diri dia, mula-mula dia kata nak uji diri dah, tiba-tiba dia terfitnah dengan rasa nak kepada lelaki tersebut. Dia takut, menyebabkan dia bunuh diri. Terjun ke lautan sambil membaca fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Ayat ni turun kepada Bani Israel, tapi jahilnya dia anggap dia bunuh diri dengan rasa taubat akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Akhirnya dia tenggelam di lautan dan meninggal dunia. Penulis berkata, tengok, syaitan tipu orang ni setahap demi setahap. Mulanya dengan sekadar melihat seorang remaja. Kemudian kecanduan memandu, mabuk nak tengok. Lalu perasaan cinta dalam hati. Kemudian mendorong melakukan tindakan keji, nak buat sesuatu yang tak baik dengan pemuda tersebut. Bila dah sampai setahap tu, dia menghadirkan rasa menyesal. Rasa menyesal sehingga nak taubat. Dengan kebodohan dia menganggap baik perbuatan bunuh diri kerana takut kepada Allah, akhirnya dia bunuh diri. Flow tu talbis iblis tu terhadap orang jahil tu, sehingga akhirnya dia ahli ibadat ni, orang baik, takut kepada Allah. Tapi setahap demi setahap akhirnya syaitan berjaya membuat dia bunuh diri. Dia lupa bahawa hadis Nabi SAW kata, keinginan saja ufiya li ummati amma hadathat bihi nufusuha. Dia niat, dia masih boleh taubat. Kalau dia buat sekalipun, dia masih boleh taubat. Ni dia baru berkata-kata dalam hati, cenderung nak melakukan perbuatan keji. Dia dah tahu, dia rasa salah sangat. Dia lupa hadis Nabi. Memang kalau ada keinginan, dia tak buat, Allah Ta'ala maafkan dia. Kalau dia buat sekalipun, dia masih boleh taubat. Nak banding dia bunuh diri ni dosa lagi berat. Di mana dalam hadis Nabi SAW sebut, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang menjatuhkan diri dari gunung sehingga membuatnya dirinya tewas, mati-matilah, berarti dia berada di dalam neraka jahanam. Dia menjatuhkan diri ke dalamnya, dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi orang bunuh diri, azab di akhirat, kalau dia naik atas gunung, dia turun, mati, hidup balik, turun, naik balik. Terjun, mati, hidup balik, naik balik. Terjun, mati, begitulah sampai bila-bila dalam neraka kerana dosa yang dia bunuh diri dia. Jadi ada orang yang jahil, terfitnah dengan pemuda yang tampan sehingga akhirnya membunuh diri. Jadi kita kata para salaf, orang ulama-ulama dulu, dia tidak memandang perkara ini. Dia tidak membenarkan, hatta menundukkan pandangan walaupun ketika pada pemuda-pemuda. Zaman kita ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dah campur bau habirah. Lah sufi ke tak sufi ke, antara pergaulan bukan dengan remaja cantik saja, dengan wanita-wanita yang cantik pun gaul, kawan, gitu, begini dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala jagalah hati kita semua. Tapi jangan pandang remeh lah benda ni, kerana dia sebahagian daripada pintu talbis iblis. Di antara kaum sufi, mula-mula terfitnah, lalu akhirnya dipisahkan daripada kekasih lelaki dia ni, kekasih remaja dia, sehingga menyebabkan dia membunuh kekasihnya kerana tak tahan kerinduan. Seperti kisah ada orang ni terfitnah, dia dipisahkan. Lalu dia kata dia tinggal bersama seorang anak kecil di dalamnya. Orang memandang buruk hal itu, kemudian mereka pun pisahkan. Tak boleh ni, bahaya ni kamu duduk. Tidak terima dengan pemisahan itu, si sufi menemui anak itu sambil membawa sebilah pisau, dia pun bunuh. Duduk je di tepi tu, sampai orang datang melihat keadaan tersebut, dia pun mengaku dia bunuh. Lalu dia dilaporkan pihak keamanan, mengakui perbuatan kejinya, sehingga akhirnya dia dihukum untuk qisas. Cuma nasib baik si ayah tu memaafkan dia. Kemudian dia pun bertaubat. Baguslah, alhamdulillah, Allah bagi rezeki kepada dia, bertaubat dan memberi pahala kepada si budak yang dia bunuh tu. Ending dia tu mungkin okeylah. Tapi bahayanya bahawa orang ni dia telah membunuh kerana hasil terfitnah daripada ketampanan seseorang lelaki. Jadi sebab itu beberapa sufi mendekati fitnah sehingga terjumus, dan pengakuan sabar, mujahadah tidak lagi berguna baginya. Ada orang kata hak tu hak selamat. Mujahadah selamat. Ada yang mujahadah tak selamat. Tahu tak mujahadah ni? Mujahadah ni makna dia nak uji diri dia, dia nak test. Macam kita kata kalau duduk tapur rimau mari, jangan pergi mana-mana, tu test. Tu mujahadah lah tu. Orang sufi kan begitu, orang duduk, kalau kita duduk tapur tiba-tiba datang rimau, jangan pergi mana, cobaan. Main bambang tanah, mambak api, cobaan. Itu dipanggil mujahadah lah tu.
Jadi dia duk tengok pada lelaki, bila terfitnah, cubaan, tahan diri. Akhir sekali ada yang sakit, ada yang terpaksa bunuh orang, ada. Dan ada di kalangan mereka yang asalnya nak kata mujahadah tes, terjerumus ke dalam fitnah. Itu buat benda tak elok dengan budak-budak ni. Ya, pintu fitnah syaitan ni jangan main-main. Dia kata, Idris bin Idris menuturkan, aku berkumpul bersama sekelompok orang sufi di Mesir. Mereka memiliki banyak remaja yang biasa menyanyi untuk mereka. Seorang daripada mereka tidak tahan dan tidak lagi menyedari apa akibat dari amalnya. Dia berseru kepada seorang remaja, hai kamu, datang sini, ucaplah la ilaha illallah. Maka si remaja itu pun mengucap la ilaha illallah. Aku pun tunjuk kata, biarkan aku mencium bibir yang mengucapkan la ilaha illallah. Ni parah. Ini sudah parah ni, fitnah talbis yang berat. Baik, jadi semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua daripada fitnah. Jadi kita nak sebut macam mana seni talbis yang ada pada iblis, laknatullah. Semoga Allah menyelamatkan kita daripadanya. Kelompok sufi yang keenam, tadi kita sebut 5 kan? 5. Yang keenam pula, yang keenam, mereka yang tidak ada keinginan bergaul dengan remaja belia. Ini memang mereka asalnya tak ada keinginan. Hanya saja si remaja belia bertaubat, menjalani kehidupan zuhud dan berteman dengan mereka atas kemauan mereka sendiri. Dia tak pergi. Remaja tu hok mari kat dia, bertaubat, mari datang. Akhirnya iblis menipu mereka dan berkata, jangan kalian halangi remaja itu dari kebaikan. Mula-mula remaja tu datang nak taubat. Lama-lama mari terfitnah dengan remaja tersebut. Alhasil mereka berkali-kali menatap remaja secara tidak sengaja. Ini menyuluh fitnah di hati sehingga syaitan pun mampu menjerumuskan sebahagian mereka. Mungkin saja mereka terpercaya orang memang hebat dalam ilmu agama, tapi syaitan mendorong dan membawa mereka sehingga ke maksiatan yang terjauh, seperti yang berlaku kepada diri Barsisa. Barsisa ni ingat Barsisa? Cerita Barsisa ni ingat tak? Barsisa ni kisah orang zaman dulu di kalangan orang-orang sebelum daripada umat ni, yang mana dia ni dia ahli ibadat tapi terfitnah dengan seorang yang lebih kuat ibadat daripada dia. Lalu dia bertanya, macam mana kamu kuat ibadat? Dan pemuda tu kata, sebab aku dulu pernah buat maksiat. Kalau kamu nak merasakan kelazatan ibadat, kamu kena juga kembali merasakan keburukan, kepahitan maksiat. Kena buat juga maksiat, nak suruh rasa tak sedapnya. Akhir sekali dia pilih salah satu, antara nak bunuh orang, nak berzina, atau nak minum arak. Dia kata bunuh orang berat, berzina berat, minum arak lah. Dia minum arak, dengan mabuk dia pergi berzina, kemudian dia bunuh orang. Akhir sekali dia dihukum, ditangkap. Kemudian iblis datang kepada dia, menyamar, dan dia kata, sebenarnya akulah iblis. Kalau kamu nak selamat daripada tempat ni, maka tunduklah kamu kepada aku. Dan akhirnya bila dia tunduk, dia mati dalam kekufuran. Itu cerita ringkas Barsisa. Jadi kadang-kadang mereka ni terfitnah, asalnya baik-baik, tiba-tiba datang sebab-sebab macam ni, akhirnya mereka terfitnah. Yang ni kita minta selamatlah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketujuh ialah golongan orang yang meyakini bergaul dan menatap remaja belia tidak boleh mengikut syariat, tidak boleh menurut syariat. Golongan yang ketujuh memang dia tahu tak boleh, haram, dia pun tak. Hanya saja mereka tidak tahan melawan godaan nafsu. Jadi isunya jangan, batu Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina. Zina ni jangan pergi, dekat pun jangan, hati-hati. Ar-Razi mengutarakan, Yusuf bin Al-Husain berkata, ada apa pun yang kalian lihat aku melakukan, lakukanlah, kecuali bergaul dengan remaja-remaja belia. Kerana inilah fitnah yang terbesar. Sudah 100 kali aku berjanji kepada Tuhanku untuk tidak bergaul dengan para remaja. Namun indahnya pipi dan tingginya perawakan, juga genitnya tatapan mata telah membatalkan janji tersebut. Mana dia tahu, tapi mereka tak tahan nak itu, nak lawan godaan nafsu mereka. Jadi Allah Ta'ala telah menanyakan segala sesuatu terkait kemaksiatan yang aku lakukan dengan mereka.
Jadi penulis berkata, orang ini telah membeberkan aib diri sendiri dan telah ditutupi oleh Allah. Dia menuturkan bahawa setiap kali melihat sesuatu yang menimbulkan fitnah, dia membatalkan taubat. Jika demikian adanya, kemanakah tekad kuat tasawuf yang mendorong jiwa untuk memikul beratnya beban? Okey. Lebih dari itu, dia mengira bahawa kemaksiatan hanya perbuatan keji semata-mata. Padahal seandainya dia tahu, tentu dia menyedari bahawa bergaul dan memandang remaja-remaja belia itu tergolong ke dalam tindakan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana kebodohan itu memperlakukan para pemiliknya. Isu yang paling utama berlegar ialah mereka ahli ibadat tapi jahil dalam bab agama. Kita ni tak tahu, ahli kurang ibadat pun kurang, ilmu pun tak ada. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita dalam bab agama ni. Jadi pada penghujung bab ni, penulis kita Ibnul Jauzi telah memberikan satu hujah, iaitu kepentingan, manfaat ilmu dan kepentingan dia. Siapa yang tidak memiliki ilmu pasti bertindak akan serampangan, benda nak ikut suka hatilah. Dan apabila ada ilmu tidak diamalkan, lagilah lebih serampangan. Barang siapa yang menerapkan etika syariat yang sesuai dengan firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Siapa yang buat macam tu, maka dia akan terhindar dari awalnya dari sesuatu yang sulit pada akhirnya. Syariat melarang bergaul dengan remaja-remaja belia dan ulama juga mewasiatkan hal yang demikian. Termasuklah ulama kita mewasiatkan untuk mengelakkan diri. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, haiwan buas yang mendatangi seorang alim tidak lebih ditakutkan daripada remaja belia. Orang alim, kalau binatang buas mari, tak takut lagi. Tapi kalau remaja belia datang mendekati seorang alim, fitnah untuk dia lebih bahaya. Boleh merosakkan dia lebih daripada binatang buas tu. Jadi masalah hati ni. Sebab tu kita ni, biarlah kita terpandu kepada apa yang Allah Ta'ala ataupun agama ajar. Dari Al-Hasan bin Zakwan, dia menyatakan, janganlah kalian bergaul dengan anak-anak orang kaya. Rupa mereka seperti rupa kaum wanita, sehingga fitnah mereka lebih berat daripada fitnah gadis perawan. Ada juga ni pandangan salaf yang benar. Dia kata kalau boleh yang handsome tu janganlah duduk berkawan sangat. Ni kalau handsome tak kawan sangat lagu mana pula ustaz ni, lagu mana lah sudah dah. Tak boleh handsome ke? Boleh, tapi kalau yang remaja-remaja tu, ya orang panggil janganlah nak tunjuk sangat kehandsomean tu. Dan kena lebih berhati-hati. Bagi orang yang dia duduk pakaian dia jadi pakaian yang biasa, jangan pula duduk lelaki pula duduk solek lebih daripada perempuan. Fitnah pada orang lelaki kadang-kadang. Kemudian dari Abu As-Sa'ib, dia mengatakan, sungguh remaja belia itu lebih aku khawatirkan bagi seorang ahli ibadah melebihi 70 gadis perawan. Kadang-kadang fitnah gadis tu boleh dielak, tapi fitnah wanita lelaki yang tampan ni tak terelak, sebab dia tak memandang benda tu haram. Sebab dia kata ni lelaki, apa salahnya lelaki, bukannya tu. Mulalah syaitan pun sebab tu kalau kita kata kenapa masalah ada tahfiz, tuan-tuan mungkin kata kenapa ada masalah sosial yang melibatkan mak-mak tahfiz, sebab macam-macam benda macam ni lah. Saya kalau ustaz-ustaz mak tahfiz tu, kalau muda-muda kahwinlah cepat-cepat, biar dia ada tempat yang sah, yang benar. Kalau dia rasa tak cukup, kahwinlah 2, kahwin 3. Pasal apa? Fitnah tu dia kena lawan, dia kena jaga dengan perkara yang disyariatkan. Jadi kalau kita ni dia ada tempat yang benar, halal, Allah Ta'ala dah bagi jalan yang baik, maka aku panggil syahwat tu ada tempat yang halal untuk dilepaskan. Itu nafsu pun akan jadi kendor. Tapi kalau tak ada, duk mujahadah, lelaki handsome ada, perempuan bila tak ada, duk berada, fitnah tu mudah datang. Jadi sebab tu kata di Abu Sa'ib, aku bimbang fitnah remaja lelaki yang cantik kepada ahli ibadat lebih daripada 7 wanita
gadis. Abu Ali Ar-Ruzbari berkata, aku mendengar Al-Junaid berkata, seorang pria, seorang pemuda lah mendatangi Ahmad bin Hanbal. Pemuda itu datang bersama seorang remaja yang berparas rupawan. Orang Arab pun ada ni. Ahmad bin Hanbal pun bertanya, siapa anak muda ini? Jadi pemuda tu kata, anakku. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kata, lain kali jangan bawa dia datang kemari. Dia takut fitnah pemuda tersebut. Begitu para ulama yang benar menjaga hati mereka. Setelah remaja itu pergi, Muhammad bin Abdul Rahman Al-Hafiz bertanya kepada Imam Ahmad, semoga Allah meneguhkan sikap anda, wahai Syekh. Pemuda itu memang tidak diketahui keadaannya, namun anak yang dibawanya lebih baik daripada dia. Imam Ahmad berkata, yang kami maksudkan dari sikap ini bukanlah menjadi ketidakjelasan keadaan keduanya sebagai penghalang, akan tetapi sikap ini pula yang dikhabarkan daripada pendahulu mereka. Akan tetapi sikap inilah yang kami lihat pada diri para syekh kami, dan sikap ini pula yang dikhabarkan oleh para pendahulu mereka. Jadi sikap untuk mengelakkan fitnah mereka ni, Imam Ahmad kata, daripada guru-guru kami yang ambil daripada generasi sebelumnya, begitulah keadaan. Dan Bishr Al-Harith berpesan, waspadailah oleh kalian para remaja belia. Di zaman dulu, sebab orang wanita tak campur langsung dengan lelaki ni. Wanita di tempat dia pakai tutup dan sebagainya. Zaman kita ni, Allahu Akbar, lagi berat lah. Sebab tu para lelaki kahwinlah, jangan membujang lama-lama. Fitnah zaman ni, fitnah berat zaman ni. Sebab tu saya ambillah pesanan Nabi SAW, ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Di zaman ni kalau boleh kahwin lah. Pada saya itulah jalan selamat daripada fitnah ni, fitnah syahwat ni. Nabi pun kata kahwin. Fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar. Lebih menjaga kemaluan dan lebih menundukkan pandangan. Pasal apa? Sebab dia ada tempat yang halal. Okay? Jangan duk sikap zuhud. Benda ni benda yang sama yang berlaku kepada orang panggil Sami lah. Sami dia tak kahwin lagi lah. Nan panggil Nan ke? Nan, rahib-rahib wanita yang tak kahwin, sama juga berlaku. Jadi benda-benda macam ni Islam tidak pernah mengajak orang yang dia tak kahwin kemudian terfitnah dengan lelaki. Begitu juga wanita yang tak kahwin terfitnah dengan wanita. Sebaliknya, ada jalan yang diizinkan dan digalakkan oleh syariat, itu jalan yang halal. Sebab wanita itu perhiasan dunia dan lelaki yang handsome pun ada, tapi kita lah kena cari jalan yang benar, itulah menjauhi fitnah-fitnah dan cari jalan yang halal. Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir menegaskan, siapa yang bergaul dengan para remaja belia, nescaya dia jatuh ke dalam berbagai permasalahan. Okey. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, Muzaffar Al-Qasqarmisini, dia berkata, siapa saja yang bergaul dengan remaja-remaja belia dengan pergaulan yang sihat dan interaksi yang diisi dengan pemberian nasihat, maka pergaulan ini membawa kepada petaka. Lantas bagaimana dengan seorang yang bergaul dengan anak-anak muda ini secara tidak sihat? Dia kata bergaul dengan sihat pun dibimbangi bergaul secara tak sihat lagi lah. Sebab tu jangan pelik, andai watak-watak orang yang nampak macam baik macam tu terfitnah. Itu bahaya, sangat bahaya. Sebab talbis iblis ni boleh datang kepada siapa-siapa, dan kita berlindunglah kepada Allah daripada fitnah ini. Allahu Akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Maka para salaf macam mana sifatnya? Para salaf benar-benar berpaling dari remaja belia. Atta bin Muslim berkata, Sufyan tidak membiarkan remaja belia berteman dengannya. Dia tak akan ambil pendamping budak-budak yang handsome ataupun remaja-remaja nak jadi itu. Okay, dari Yahya bin Ma'in, dia kata, tidak seorang pun remaja belia yang ingin berteman denganku. Tegas. Tegas. Ilmu. Kadang-kadang benda-benda ni bila dengan ilmu, budak-budak ni tak ada rapat lah dengan kita. Sebab dia tengok, kadang-kadang saya pun tanya juga, kenapa orang dekat dengan kita ni orang-orang tua je, tak ada budak-budak kita. Boleh jadi dengan kita ni tidak jenis hoya-hoya tu. Tidaklah jenis kita ni
hora-hori, lepas tu duduk layan, tak ada. Orang kawan mari kat ustaz ni, ustaz ni serius ni dia ni. Dia boleh jadi dengan sebab tu Allah Ta'ala selamatkan kita. Kan duduk keliling kita ni ada anak-anak muda. Lepas pada tu hak mengaji pula ada lelaki pun ada, wanita pun ada. Kena pula hak bahaya juga tuan-tuan. Jadi sebab tu para salaf dia awal lagi dia elakkan diri. Abdullah bin Mubarak mengisahkan, satu ketika Sufyan Ats-Tsauri masuk ke tempat pemandian umum. Lalu seorang remaja belia masuk untuk menemuinya. Sufyan pun berseru, usirlah dia, kerana aku melihat satu syaitan bersama setiap wanita, sedangkan ada belasan syaitan bersama setiap remaja belia. Dahsyat. Sufyan Ats-Tsauri sangat takut. Dari Abi Ali Az-Ruzbari, Abdul Abbas Ahmad Muaddib bertanya kepadaku, wahai Abu Ali, dari manakah para sufi zaman sekarang mengambil dalil yang membolehkan bergaul dengan remaja belia? Dia pun kata, aku menanggapinya, dia kata, tuan, andalah yang lebih mengenal orang sufi itu dan mereka baik-baik saja dalam hal ini. Abu Abbas menyahut dengan tegas, tidak mungkin. Kami pernah melihat orang yang lebih kuat imannya daripada mereka, namun dia melarikan diri ketika melihat remaja belia datang, sebagaimana seorang pengecut yang berlari kencang menjauhi medan pertempuran. Maknanya orang zaman sufi dulu tidak macam ni. Zaman dia buat, dia kata, macam mana orang sufi menghalalkan, boleh justify bergaul dengan remaja belia. Zaman kita lagi berat lagi lah ni. Semua itu bergantung kepada keadaan alami yang dialami oleh pihak yang bersangkutan. Lantas keadaan itu membuat tidak mampu mengawal tabiatnya. Alangkah banyaknya bahaya yang mengintai, juga alangkah banyaknya kekeliruan yang dilakukan. Baik, talbis iblis bergaul dengan remaja belia, bergaul dengan para remaja termasuk perangkap iblis yang paling kuat dalam menjerat para ahli sufi. Okay? Abu Bakar Ar-Razi menuturkan, Yusuf bin Al-Hasan menyatakan, aku sudah mencermati berbagai penyakit manusia dan aku tahu dari mana datangnya. Lalu dia kata, aku melihat penyakit kaum sufi ada pada pergaulan mereka dengan remaja belia, juga dengan pihak-pihak yang berlawanan dan juga kaum wanita. Ini antara fitnah besar. Akibat dari memandang remaja yang belum mempunyai janggut, muda sangat, janggut pun tak ada ni. Dia kata, diriwayatkan dari Abi Abdullah bin Al-Jalla, dia mengatakan, aku pernah menatap seorang remaja Nasrani. Udahlah, tengok orang remaja Nasrani yang berparas rupawan. Abu Abdullah Al-Balhi melintas di depanku lalu bertanya, kenapa kamu berdiri di situ? Aku menjawab, paman, tidakkah engkau menyangka wajah yang rupawan ini disiksa dengan api neraka kelak? Abu Abdullah Al-Balhi lantas menepuk bahuku seraya berkata, kamu akan merasakan akibatnya meskipun dalam waktu lama. Jadi dia kata, ada kesan fitnah terhadap tu. Satu hari dia ni melihat kepada remaja Nasrani. Okay? Remaja Nasrani. Ingat ni, dia tengok remaja lelaki lah, padahal tengok lelaki baru ni. Lalu dia tengok balik, keluar pada mulut dia, dia kata, bagaimana Allah nak azab dalam api neraka pemuda yang secantik ini. Dia terkagum dengan rupa lelaki yang handsome tu. Dan dia sampai kata, takkanlah Allah Ta'ala nak azab orang sebegini handsome dalam api neraka. Jadi berkata Abu Abdullah yang duduk sebelah dia, taput, dia kata, kamu akan mendapatkan akibat daripada perbuatan kamu ni, walaupun masa tu akan datang. Allahu Akbar. Masa tu lambat lagi, pasti akan datang. Dia kata, aku merasakan akibat tatapan itu 40 tahun selepas itu Al-Quran hilang daripada hafalanku. Tengok, akibat mata tengok, 40 tahun sebab tengok seorang pemuda yang tertawan dengan pandangan dia. Allahu Akbar. Okay? 40 tahun selepas itu Quran hilang daripada dia. 40 tahun lepas daripada tu Quran hilang daripada dia disebabkan pandangan matanya.
Aku berkata sengaja aku membahaskan masalah ini sikit panjang kerana ia tersebar luas dan dihadapi banyak orang. Betul, banyak orang terfitnah dengan pandangan. Bagi yang ingin memperdalam masalah ini secara luas, juga terkait tatapan dan sebab-sebab cinta, silalah rujuk buku kami yang berjudul Dhammul Hawa. Semua permasalahan tersebut dibahas tuntas di sana. Jadi ini perkara yang sangat bahaya. Bermula dari pandangan, banyak akibat. Kita ingat, jangan maksiat tu bila seorang tu melakukan zina sahaja tak. Kadang-kadang dengan sebab pandangan yang tak jaga, akhir sekali akibat buruk daripada pandangan tu boleh berlaku. Sebagaimana yang disebut dalam kisah yang kita baca tadi. Hanya disebab tertawan dengan pandangan, melihat pemuda Nasrani yang rupawan dan memujinya sehingga anggap takkanlah Allah Ta'ala nak azab orang yang setampan ini dalam api neraka, sehingga akhirnya dia diuji oleh Allah akibat daripada pandangan itu. 40 tahun selepas itu Al-Quran hilang daripada dia. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berakhir di situ dalam bab pandangan terhadap para remaja belia dan juga yang seangkatan dengannya. Kita akan masuk ke dalam bab yang seterusnya, iaitulah talbis terhadap sufi terkait dakwaan tawakal tapi tak mahu berusaha. Ini bab lain dah. Dia kata kita tawakal, usaha tak ada. Dan tidak siap siaga dalam persoalan harta. Bekal harta pun tak ada. Hanya modal dia tawakal. Kerja pun tak, bekal harta pun tak ada. Tapi dia mendakwa ini semua adalah tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dalam agama ni ada sebab yang mesti kita cari. Sebab tu dalam hatta peperangan, kita tak pergi perang dengan tawakal dah. Kita dituntut untuk mempersiapkan wa a'iddu lahum mastata'tum min ribatin min khayli wa min ribatin turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapan perang pun kena ada. Bukan sekadar pergi perang tak tawakal lah. Kalau Allah Ta'ala bagi menang, menang. Kalau Allah bagi tu dia panggil muduh diri. Jadi dalam bab mencari rezeki, makan minum, kehidupan seharian, Allah suruh kita cari rezeki, kerja. Ataupun kita nak pergi bermusafir, ada bekalan harta. Tiba-tiba orang datang, satu orang klaim tawakal kepada Allah tanpa kerja, tanpa bekal, tanpa persediaan harta. Ini semua termasuk talbis iblis terhadap mereka yang panggil apa? Mereka yang jahil. Jadi insya-Allah nanti kita akan baca pada pertemuan kita yang akan datang. Okay? So kita berhenti setakat tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. CD ke berapa dah ni? Tak ada siri. Alhamdulillah kita tak ada siri yang ni. So kita tanda situ. Besar sikit biar nampak. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu warna tu je ada. So kita tangguh setakat ni dululah. InsyaAllah ada rezeki nanti kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Itulah dalam bab ni sambungan dia ialah talbis iblis terhadap sufi terkait dakwaan tawakal namun tidak mahu berusaha dan tidak juga siap siaga dalam persoalan harta. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.